اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-25. Jadi sebagai makluman sekali lagi, kelas malam ni semalam, Jumaat malam Sabtu, kita tetapkan kelas tadabbur surah Baqarah Jumaat malam Sabtu. Cuma untuk minggu ni kita tukar kepada Sabtu malam Ahad, iaitu malam ni, sebab ada masalah. Jadi minggu depan kita balik seperti asal, Jumaat malam Sabtu insya-Allah. Okey. Sebelum kita sambung ayat 25 surah Al-Baqarah, kita tengok apa kaitan dengan ayat yang sebelum ni. Ayat sebelum ni ialah Allah menceritakan tentang pertama tentang ketuhanan, iaitu la ilaha illallah, tentang mentauhidkan Allah, tentang kewajipan semua makhluk menyembah Tuhan yang Esa. Sebabnya Allah sebut, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang mencipta kamu dan juga mencipta manusia yang sebelum kamu. Dan Allah bagi tahu tujuan beribadat ialah supaya manusia semakin mentaati semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi sebenarnya dalam satu ayat tu jelas, tujuan kita dicipta supaya kita akhirnya bertakwa. Okey, apa cara ataupun mekanisme untuk menjadikan manusia bertakwa, iaitu ibadat. Jadi ibadat tu sebenarnya bukan tujuan. Ibadat tu hanyalah sebagai alat ataupun cara supaya dengan ibadat itu manusia akan dapat takwa. Sebab ramai yang tidak jelas apa matlamat ibadat, maka mereka tak sampai pada tujuan. Berapa ramai yang beribadat, berapa lama yang mereka beribadat, tapi tidak ada sifat takwa. Sebab apa? Sebab mereka salah faham tentang matlamat hidup, ataupun mereka buat-buat tak faham. Mereka ingat tujuan hidup untuk beribadat pada Allah. Akhirnya mereka ibadat semata-mata, solat, rukuk, sujud, bagi salam. Bulan Ramadan dia puasa, haji, pergi umrah. Tapi lepas tu tidak ada sifat takwa. Jadi Allah sebut dalam ayat yang lepas, matlamat ibadat ialah supaya akhirnya manusia bertakwa. Bahkan matlamat solat tu sendiri pun sama dengan tujuan matlamat ibadat. Kalau matlamat ibadat supaya manusia bertakwa, maka tujuan solat pun sama. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tu sendiri tujuannya untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di luar solat. Kemudian Allah beritahu benda yang paling asas, tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, Allah beritahu dalam ayat yang lepas ialah tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah nak beritahu syahadah ni mesti ada dua unsur. Satu, unsur mentauhidkan Allah.
Yang kedua, unsur mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, satu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bila disebut tentang kenabian Muhammad SAW, dia ada kaitan dengan Al-Quran. Siapa yang menolak Nabi, maka dia menolak Al-Quran. Siapa menolak Al-Quran, makna dia menolak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah bagi ancaman. Allah bagi ancaman, siapa yang menolak Al-Quran, siapa yang masih ada keraguan terhadap Al-Quran, dan kita dah bincang panjang lebar antara bentuk-bentuk keraguan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuklah dalam kehidupan orang Islam. Walaupun nama mereka Islam, tapi sebenarnya mereka masih ragu-ragu pada Al-Quran. Walaupun mulut mereka mengatakan mereka beriman dengan Quran, tapi hakikat realiti kehidupan menggambarkan mereka ragu-ragu terhadap Al-Quran. Sama ada mereka tak baca, ataupun mereka baca tak faham, ataupun mereka faham tapi mereka tak ikuti ajaran Al-Quran. Maka untuk orang macam ni Allah bagi amaran keras. Apa dia amaran dia? Apa dia amaran Allah? Jadi kalau kamu tak mampu, Allah mencabar mereka, kalau kamu tak mampu membawa seperti sebuah Al-Quran, bawalah seumpama 10 surah. Kalau tak mampu membawa seumpama 10 surah, bawalah seumpama 1 surah. Dan kalau kamu tak mampu juga membawa seperti 1 surah, mungkin surah yang terpendek dalam Al-Quran, Al-Kawthar, kamu tak mampu nak buat seperti itu, maka yakinlah dia bukan daripada Muhammad, dia daripada Allah. Dan takutlah api neraka. Bila kamu masih ragu-ragu ataupun masih tak ikut ajaran Al-Quran, maknanya Allah bagi ancaman, kamu akan dibakar dalam neraka. Dan Allah sebut lagi perkara yang semakin menakutkan manusia sebagai tanda Allah tu sayang. Allah tak nak manusia masuk neraka. Bukan setakat mereka dibakar, tapi bahan bakarnya adalah batu dan batang tubuh manusia. Dan semua tu Allah sediakan untuk orang kafir. Okey. Biasa dalam Al-Quran, selepas Allah sebut tentang neraka, selepas tu Allah akan terus sebut tentang surga. Kalau Allah sebut orang bertakwa, lepas tu terus Allah akan sebut tentang orang kafir. Maknanya mesti ada. Tak ada ayat yang Allah sebut cerita pasal neraka, lepas tu tak ada cerita pasal syurga. Sebab apa? Kenapa diselang-seli antara syurga, neraka, antara bertakwa dengan kufur, antara benda yang menakutkan dengan benda yang menghiburkan? Kenapa diselang-seli? Apa hikmahnya? Benda ni kita tak akan jumpa dalam kitab-kitab fiqh, kan? Kalau kita baca kitab fiqh, belajar kitab fiqh, bab taharah, ada tak benda yang menakutkan? Cerita api neraka tak ada. Kan? Bab solat, ada tak cerita yang menakutkan? Cerita pasal neraka ataupun cerita menggembirakan pasal surga? Tak ada. Sebab fiqh ni mencerita pasal hukum hakam je. Halal haram. Dosa pahala. Tapi Al-Quran bukan kitab fiqh. Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran adalah kitab tarbiyatun nafsi, mendidik jiwa. Jadi Quran nak didik jiwa kita supaya duduk dalam keadaan sentiasa takut, antara takut dengan harap. Bila Allah cerita pasal neraka, kita rasa takut. Allah tak nak biarkan kita sentiasa dalam ketakutan. Sampai tahap kita takut, sampai kita dah putus asa. Allah tak nak. Maka Allah seimbangkan perasaan kita. Lepas takut, ada harapan. Maka Allah cerita balik tentang nikmat ahli syurga. Jadi itulah perasaan dan jiwa orang beriman. Tidak terlalu yakin dia ahli syurga dan tidak terlalu takut kepada azab Allah. Antara takut dengan harap. Jadi setelah Allah cerita ancaman kepada mereka yang menolak Al-Quran, yang menolak kenabian Muhammad SAW, dalam ayat lepas, hari ini Allah cerita tentang berita gembira kepada mereka yang beriman kepada Allah dan menerima Al-Quran. Kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dah. Wabashir dan
gembirakan. Basyir, gembirakan, daripada al-bisyarah. Al-bisyarah tu makna kegembiraan. Ataupun al-busyra, kan? Ada anak-anak kita dinamakan busyra, kan? Lelaki ke perempuan kalau busyra? Perempuan, kan? Jadi kalau nama dia busyra, gembiralah walaupun ada masalah. Okey. Jadi bisyarah ni gembira, dia daripada perkataan apa? Daripada al-basyarah. Al-basyaratu. Apa makna al-basyaratu? Kulit. Ni. Ni panggil basyarah. Ada satu lagi perkataan dia panggil jildun ataupun julud. Tengok bahasa Arab, apa kaitan basyarah yang berasal daripada kulit dengan gembira? Asalnya kulit, tiba-tiba makna dia gembira. Apa kaitan? Ada jawapan? Pelajar-pelajar Zoom. Ustaz, kegembiraan tu terpancar pada kulit manusia. Kegembiraan tu terpancar di kulit manusia. Kulit kat mana tu? Kulit muka. Betul. Allah nak beritahu kita nak tahu orang tu gembira ataupun tak, tengok satu tempat aja. Tengok apa? Muka. Jadi muka ni ada kulit, kan? Bila orang tu gembira, dia nampak ceria di muka dia. Nampak di kulit muka tu ceria. Betul, kan? Jadi kalau orang kita nak tahu orang tu sedih ke tak, kita tengok apa? Tengok kereta dia ke rumah dia? Tengok wajah dia. Jangan tengok perut dia, kan? Okey. Jadi Allah kata, wabasyir, berilah berita gembira. Ini fi'il amar. Fi'il amar ni perintah. Perintah kepada siapa ni? Ingat, bila kita baca Quran, bila dalam bentuk fi'il amar, kita kena faham. Itu perintah, dan bila perintah, wajib. Bila wajib, kalau tak buat, dosa. Okey. Kita nak faham, ini perintah kepada siapa? Pertama kepada Nabi. Dan yang kedua kepada siapa yang baca ayat ni? Siapa yang baca, maka wajib dia kena bagi berita gembira. Jadi Allah kata kepada Nabi dan kepada siapa yang baca Quran ni, gembirakan. Gembirakan siapa? Allazina amanu. Orang-orang yang mereka yang beriman. Kemudian apa makna beriman? Kalau orang tanya apa definisi beriman, supaya tak ada orang yang perasan lah. Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah saja. Dia senang je. Jawapan dia, Beriman. orang beriman ialah yang beriman dengan rukun iman. Berapa rukun iman semua? 6. Kan? Yakin dalam hati. Jadi kalau dia beriman dengan Allah sahaja, dia belum beriman. Dia beriman dengan Allah dan Rasul, belum beriman. Mana dia kena yakin kepada 6 rukun iman. Sebab itulah bila orang tu dia mendakwa dia beriman pada Allah, tapi rukun iman yang keberapa ni? Beriman dengan qada dan qadar. Dia tak beriman, maka dia tidak beriman. Rukun iman ni mesti lengkap ke 6. Solat okey. Percaya pada hari akhirat okey. Beriman dengan Quran okey. Tapi bila Allah bagi musibah, dia tak boleh terima. Sebenarnya rukun iman dia cacat. Dia tidak beriman dengan qada dan qadar. Okey. Beza apa beza iman dengan Islam? Iman dengan Islam.
ataupun kalau orang mukmin. Kalau ini Islam, orangnya ialah Muslim. Jadi apa beza? Supaya senang, saya nak ringkaskan. Mukmin ialah orang yang yakin dalam hati. Muslim ialah orang yang beramal dengan perbuatan. Sebab iman tu daripada rukun iman. Rukun iman tu semua perbuatan ke keyakinan dalam hati. Semua keyakinan dalam hati. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul. Semua dalam hati. Islam pula apa dah? Rukun Islam. Apa dia? Solat, puasa, haji kan? Zakat. Okey, jadi kalau sebut mukmin, dia juga Muslim. Kalau sebut mukmin saja. Kalau sebut Muslim saja, dia juga adalah mukmin. Tapi ada Quran, dalam ayat Quran, ada yang Allah sebut dua-dua. Mukmin dan Muslim. Ketika itu maksudnya apa? Kalau sebut dua-dua, maknanya orang ni dalam hati dia yakin dan pada zahirnya dia beramal. Okey. Kalau sebut dua-dua sekaligus. Okey. Jadi sekarang orang yang beriman. Sekarang Allah sebut beriman saja kan? Maka merakumi Islam. Dia juga aslamu, menyerah diri, iaitu dia beramal. Sebab tu lepas tu Allah kata apa? Dan mereka beramal soleh. Mereka beramal soleh. Okey, syarat apa dia definisi amal soleh? Definisi amal soleh iaitu mesti melakukan amal soleh. Amal satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mutaba'atus sunnah. Bila sebut amal soleh, mesti ada dua ciri ni. Pertama, ikhlas kerana Allah. Kalau ada unsur-unsur syirik, Nabi kata apa? Allah kata apa dalam hadis kursi? Man amila asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maksudnya Allah kata siapa yang beramal, dia beramal kerana aku, tapi dalam kerana aku ada unsur syirik. Maka Allah kata aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Makna sia-sia. Sebab itulah syarat amal soleh pertama, mesti ikhlas betul-betul 100% kerana Allah. Yang kedua, mesti selari dengan sunnah. Okey, dia ulama membahagikan ini amalan, syarat amalan diterima. Tapi syarat beramal apa pula? Syarat beramal. Syarat sebelum dua ni ada satu lagi. Iaitu mesti ada mahabbatullah, ta'zimullah. Makna kalau nak beramal, ini syarat dia. Apa dia? Pertama, mahabbatullah, mesti ada rasa cinta. Kalau kita solat dalam keadaan rasa terbeban, itu bukan amal soleh. Mesti solat dengan rasa suka, cinta. Bila suka, amalan itu akan menjadi apa? Seronok. Sebab kita buat kerana cinta. Tapi kalau kita buat tidak ada cinta, solat itu jadi satu bebanan. Allah terima tak kalau kita solat tanpa cinta? Allah terima tak? Pelajar boleh jawab. Pelajar Zun ke? Pelajar
Facebook ke? Pelajar face to face ke? Kita ada tiga grup sekarang, 3 line. Kalau kita beramal tanpa rasa cinta, solat rasa malas je, Allah terima ke tak? Rasa tak terima. Rasa tak terima. Ada dalil tak? Ada dalil tak? Kita kalau isteri kita buat kopi dalam keadaan malas kan, merajuk je, lepas setengah jam baru buat, kita terima tak perbuatan dia? Terima tak? Tak, ini saya tanya suami. Perempuan isteri jangan jawab. Suami yang menjawab. Ke yang menjawab suami dah meninggal? Tak, realitinya bila isteri kita buat macam tu kan, dengan malasnya, kadang-kadang lambat kan, kita terima tak perbuatan dia? Dua benda berbeza. Satu, kita minum kopi. Yang kedua, kita terima tak? Ada minum kopi tapi tak terima. Kita pun minum pun dengan rasa berat je. Apa dia? Itu ada penyakit TB pula. Itu penyakit takut bini. Ini memang dua-dua ada masalah laki bini. Dia logiknya kita tak akan terima lah kan. Kadang-kadang kalau isteri kita buat benda-benda dengan keadaan malas, kita kali ketiga, kali keempat rasa malas dan minta dia buat kopi kan. Betul tak? Setuju tak? Mukhtar jangan takut Betul. Kalau anak kita suruh pun dia rasa malas, rasa berat je. Kali ke-5, kali ke-6 kita rasa malas dah nak suruh dia. Sebab kita rasa buat kerja pun tak ikhlas. Sebenarnya begitulah Allah. Allah tak akan terima amalan bila kita buat dengan rasa berat dan tidak ada cinta. Dan sebab itulah Allah sifatkan sifat munafik. Allah sifatkan sifat munafik. Apa dia? Orang munafik solat tak? Solat. Tapi dia munafik. Kita tahu tak munafik ni sebenar orang kafir. Dan bila masuk neraka paling bawah. Tapi dia solat. Allah terima tak solat dia? Tak. Kenapa Allah tak terima? Apa sifat solat munafik? Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Allah sifatkan apabila mereka mendirikan solat. Orang siapa ni? Orang munafik. Solat. Apa sifat mereka? Qamu kusala. Mereka mendiri dalam keadaan malas. Ini malas ni Allah tak terima. Sebab tu Allah kata ini solat orang munafik. Kenapa malas? Apa punca solat malas? Sebab tidak ada cinta. Tidak ada cinta. Kita kalau ada cinta, benda yang berat pun susah ke, walaupun kena bayar kos yang tinggi, kita sanggup buat. Betul tak? Demi kerana cinta. Cuba tengok orang yang naik exercise kan, cycling kan. Berpeluh 2-3 jam. Kadang-kadang jalan tu naik bukit. Dia buat juga. Kenapa? Cinta. Cinta. Salat 2 rakaat aja. Kadang-kadang dah lah baca 3 kul, lepas tu tertidur pula dalam solat. Boleh? Jadi tolong baiki diri kita, bagi tahu pada anak kita, bila solat kena ada rasa cinta. Bila baca Quran kena ada rasa cinta. Sebab itulah bila ramai yang baca Quran mengantuk, bila baca Quran malas. Sebab apa? Tidak ada rasa cinta. Tapi kalau baca WhatsApp, segar sebab cinta. Kan? Yang kedua, mesti ada rasa ta'zimullah. Ta'zimullah apa dia? Membesarkan Allah. Apa beza dua ni?
Apa beza? Satu, cinta Allah. Yang kedua, merasa kebesaran Allah. Beza dia, kalau mahabbatullah mendorong dia untuk buat perintah Allah. Bila dia cinta, dia seronok je solat fardu 5 waktu, awal berjemaah, pergi masjid, solat sunat. Cinta mendorong dia untuk buat apa yang Allah suruh. Okey? Dan ta'zimullah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kesannya apa? Menghalangnya daripada buat maksiat. Aku nak buat maksiat ni, Tuhan hebat, Tuhan nampak. Tak jadi buat maksiat. Tahu tak apa punca ramai yang buat maksiat? Tak ada ni lah. Dia rasa Tuhan ni tak ada nilai kan? Kadang-kadang dia pergi office, bos dia cakap kena pakai uniform macam ni. Dia pakai sebab ada rasa kebesaran bos, kan? Tapi bila Allah kata tutup aurat, buka 24 jam setiap hari. Okey? Jadi mahabbatullah membawa kepada buat apa ni? Fi'lu al-khairat ataupun fi'lu at-ta'at. Ta'zimu Allah membawa kepada tarki al-maksiat. Syarat beramal, satu, mahabbatullah, cinta pada Allah. Bila ada cinta Allah, kita akan seronok beramal. Yang fardu, yang sunat, seronok je sebab cinta. Dan yang kedua, membesarkan Allah, membawa kepada tak berani nak lawan Tuhan. Iaitu membawa kita meninggalkan maksiat dengan mudah. Bila nak mengumpat je ingat, ya Allah, Allah sedang melihat. Engkau Maha Agung, azab Engkau sangat-sangat dahsyat. Berhenti mengumpat. Okey, boleh Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Okey. Boleh nampak beza antara dua ni? Mahabbatullah, ta'zimullah, satu lagi ikhlas dan mutaba'atus sunnah. Yang ni cinta pada Allah dan membesarkan Allah lebih kepada syarat nak beramal. Syarat nak, bila nak beramal kena ada dua syarat ni. Mesti ada cinta dan mesti ada ta'zimullah. Yang ni pula syarat amalan diterima. Boleh faham? Yang ni syarat nak beramal sebelum beramal. Yang ni syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berusaha untuk mendapatkan keempat-empat ni ketika melakukan apa saja ibadat. Okey. Sekarang Allah kata apa pada Nabi? Bashir, berilah berita gembira kepada siapa ni? Berita gembira kepada orang yang satu beriman. Berita gembira, biar jelas berita gembira dari Allah. Untuk siapa ni? Untuk orang beriman. Campur amal soleh. Jadi berita gembira ni, kita nak dengar berita gembira kan? Betul tak? Daripada bapa kita, daripada suami, daripada bos kita, daripada pemimpin. Tapi kadang-kadang berita tu tak menggembirakan. Kadang-kadang gembira sekejap je. Kan? Tapi kalau berita gembira daripada Allah, pertama, pasti benar. Yang kedua, berkekalan selama-lamanya. Maka berita gembira yang daripada Allah ni, bukan untuk semua orang. Bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin. Bukan untuk pemimpin, bukan untuk rakyat. Tapi untuk mereka yang ada dua sifat ni. Kalau kamu ada dua ni, iman dan amal soleh, layaklah kamu dapat berita gembira. Okey, apa berita gembira ni? Anna lahum, sesungguhnya
bagi mereka putus. Zoom. Betul? Nak stop dulu. Jalan yang Facebook tertinggal lah. Okey, rehat sekejap ah. Ada masalah teknikal. Minta pelajar yang Zoom ni sabar sekejap lah. Bersabar untuk mendengar berita gembira. Okey, boleh? Dapat balik ah? Okey, yang Zoom semua. Boleh dengar Ustaz, tak ada masalah. Alhamdulillah. Yang Zoom tak ada masalah, yang Facebook tu. Yang Facebook tu pusing Ustaz. Sekarang dah okey kok. Saya rasa okey tau. Dah okey Ustaz, dah okey. Okey. Yang Facebook okey ah? Okey, kita sambung. Berilah berita gembira. Allah perintah pada Nabi dan siapa yang baca ayat ini. Berita gembira ni untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal saleh sahaja. Kalau tak beriman, tak layak dapat berita gembira. Kalau tak ada amal saleh, tak layak dapat berita gembira. Okey, agak-agak apa berita gembira ni? Agak-agak apa dia? Surga. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka makna milik mereka, jannat, syurga. Berita gembiranya adalah syurga. Dia dalam bahasa Arab, al-jannatu makna dia al-bustan. Al-bustanu makna dia kebun. Kebun yang banyak pokok dan daunnya rendang. Itu makna perkataan. Tapi makna syurga yang sebenarnya apa? Makna syurga yang sebenar, Nabi sebut dalam satu hadis sahih daripada Ibnu Abbas, syurga ialah mala ainun ra'at. Yang kedua, wala uzunun sami'at. Yang ketiga, wala khatara ala qalbi bashar. Jadi kita nak faham apa syurga ni sampai Allah nak bagi berita gembira pada kita dengan syurga. Apa dia ni? Iaitu Nabi kata syurga ialah ini hadis kursi. Allah kata apa? Addatu li ibadiyas salihin. Aku telah sediakan untuk hamba-Ku yang salih. Ni, yang ada dua ni, beriman dan beramal saleh.
Aku telah sediakan untuk mereka pada syurga, iaitu mala ainu ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata. Yang kedua, tak pernah didengar oleh telinga. Yang ketiga, tak pernah Okey. Saya nak tanya, kenapa Nabi susun 3 ni? Mungkin Nabi Allah boleh cakap syurga ialah benda yang tak pernah dilihat oleh mata, cukup. Tapi tak cukup, Allah tambah lagi yang tak pernah didengar oleh telinga. Tak cukup lagi, satu lagi tak pernah terlintas di kepala. Kenapa 3-3 tu? Kita nak faham supaya kita rasa oh memang betul lah berita gembira. Kenapa? Apa dia? Berita sampai dengan cara? Tapi, okey, kenapa susunan dia mata dulu, kemudian telinga, lepas tu fikiran? Ada maksud ni, Allah susun mata dulu, telinga dulu. Oh, biasa kita melihat dulu, baru mendengar. Okey, kalau baby baru lahir, dia mendengar ke dia melihat? Dengar. Dengar dulu. Kan? Sebab tu kalau baby baru lahir, kita buat macam ni depan dia. Kita tak betul. Kita tak waras. Kan? Sebab tu baby bila lahir, kita azan ke, kita tunjuk video. Okey. Pelajar boleh jawab. Kenapa Nabi susun? Mata dulu, baru telinga, baru hati ataupun fikiran. Sebab orang yang beriman, dia akan fikir dengan penglihatan, baru dia nak beriman. Dengan dengar, baru dia nak beriman. Lepas tu, kalau orang yang tak beriman, dia tak tengok pun, dia tak dengar pun, dia yakin yang tu Allah yang bagi. Sebab tu berita gembira pun dia macam tu kan. Allah lebih tahu bahawa jawapan tu adalah kurang tepat. Terima kasih kepada yang menjawab. Ada jawapan lain? Okey. Dr. Asni. Dr. Romli. Sama ni. Qalbi ni makna hati, fikiran sama. Qalbu dengan aku sama. Qalbun, aklun sama. Datuk Farid. Datuk Farid ada ke? Ada Ustaz, saya tengah komputer ni. Ya. Boleh bagi jawapan sikit? Malam ni kita nak betul-betul gembira kan? Kita dah dengar ayat ni, dah baca, dah lama dah, berkali-kali tapi tak gembira pun. Tengok-tengok ayat panjang, ya Allah panjangnya. Apa dia? Memang tak sama. Sebenarnya Allah bagi tahu 3-3 ni, Allah nak bagi tahu tak samalah. Tak pernah dilihat oleh mata. Makna benda yang kita lihat kat dunia tak ada di akhirat. Yang kedua, apa yang kita dengar kat dunia tak ada di akhirat. Yang ketiga, yang kita terfikir kat dunia tak ada kat akhirat. Makna apa? Di akhirat tu semua yang tidak ada kat dunia, lain daripada yang lain. Cuma soalan dia, kenapa Allah susun 3 ni? Mata, telinga, hati. Ustaz, selalunya kalau kita pergi mana-mana lah, kita nampak dulu Ustaz. Benda tu kita nampak dulu. Ya. Dan jadi yang jadi tu saya nak dengar tu, yang tadi tak nak dengar. Ustaz tanya Dr. Ramli, dia tak nak jawab. Malam ni saya wakilkan dia. Wakil. Dia kalau bab belajar asyik wakil je, tapi kalau bab makan tak pernah wakilkan.
Okey Ustaz. Okey, macam ni. Tak, saya saja tanya supaya kita terbuka minda dan bersedia dan fokus pada jawapan. Okey. Dia mata ni, Allah sebut mata dulu sebab yang mata adalah yang paling terbatas. Kita hanya nampak depan. Kan? Sebalik dunia kita tak nampak dah. Kalau yang jauh di Johor, di Amerika lagi tak nampak kan? Yang tu yang kita nampak tak ada kat syurga. Okey. Bila mendengar, jaraknya lagi jauh. Betul tak? Kalau dengar, kita boleh dengar semua arah. Belakang, depan, kanan, kiri. Betul? Yang tu pun tak ada kat syurga. Dan bila berfikir, lagi luas. Kita bayangkan apa? Contohlah, kita bayangkan di Dubai ada bangunan 500 tingkat. Kita bayangkan. Kan? Kita boleh bayang tak? Boleh. Yang kita bayangkan dunia tu, ke akhirat lagi-lagi hebat. Sampai makna kita, apa saja kita bayangkan dunia, dia belum sampai tahap apa yang ada di akhirat. Boleh? Jadi mata terbatas, telinga lagi luas, akal makna semua tak ada. Betul? Sebab itulah Nabi kata tingkat di akhirat besok, tingkat bawah dengan tingkat atas. Tahu tak berapa jarak dia? Macam orang duduk kat bawah tengok bintang. Itu jarak beza satu. Kita boleh fikir tak ada kat dunia macam tu? Tak ada. Kemudian adalah jarak tingkat tu antara satu tingkat jauh tinggi. Tapi bila kita nak pergi, ambil masa lama tak? Ya Allah, tak boleh tak fikir. Kalau kita fikir, jam otak kita. Betul tak? Jam. Okey. Jadi berita gembira, apa dia? Syurga. Lepas syurga ada apa? Tajri. Mengalir. Mengalir min tahtiha, dari bawahnya. Bawahnya, bawah apa ni? Apa dia? Ada dua pendapat. Satu bawah istana, yang kedua bawah pokok. Pertama syurga tu gembirakan. Sebab apa? Kenapa syurga tu gembira? Sebab dia amalan kita sikit, kan? Amalan kita kat dunia sikit je. Tapi bila masuk syurga, kekal abadi. Kekal selama-lamanya. Berapa lama tu? 1000 tahun? Bukan. 10,000 tahun? Bukan. 100,000 tahun? Bukan. 1 juta tahun? Bukan. 1000 juta tahun? Bukan. Habis berapa lama? Tidak ada penghujung. Dan dalam surga sihat selama-lamanya dan tak akan sakit selama-lamanya. Gembira tak? Kita kalau kat dunia, doktor kata kamu ni tak akan sakit selama sampai mati. Gembira tak? Walaupun tipu. Dr. Ramli, hari-hari makan kambing kan? Awak ni makan apa pun tak ada gout. Oh, seronok tak? Oh, seronoknya. Sehat dan tak akan sakit selama-lamanya. Okey. Gembira, tak akan sedih selama-lamanya. Ya Allah. Kita kat dunia, ada tak orang gembira 3 hari 3 malam? Tak ada. 1 hari daripada pagi sampai malam pun tak ada dah. Pergi kerja gembirakan. Balik tu lembek dah sampai isteri kena marah. Tak pasal-pasal. Betul tak? Tapi dalam syurga gembira, tidak ada penghujung. Dalam syurga mata kita tak boleh nak pejam. Kita tak mampu nak pejam mata di dalam syurga. Dia duduk di padang mahsyar berapa lama? Saya nak cerita ni sampai gembira. Kalau tak gembira juga, saya tak tahu salah siapa. Di padang mahsyar ada berapa lama? 50,000 tahun. Kita tahu tak
selama 50,000 tahun di padang mahsyar kita makan apa? Minum apa? Ha? Itu dalam syurga. Sabarlah. Ha? Ni baru di padang mahsyar. Tak ada minuman rasanya. Apa dia? Tak ada minuman, tak ada makan kan di padang mahsyar. Oh, habis 50,000 tahun macam mana boleh hidup? Oh, wallahu alam tu Ustaz. Kau kan jawab wallahu a'lam daripada awal kan senang. Dia sebenarnya orang beriman dia dapat minum, iaitu daripada telaga Nabi Kausar sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dapat minum tu dia tak akan dahaga lama-lama. Okey, logiknya bila kita duduk 50,000 tahun kan, penat, letih kan. Lepas penat, letih kita nak buat apa? Nak rehat, nak tidur kan? Okey. Bila dapat masuk syurga, agak-agak kita berehat tak? Kita tidur tak? Sebab dah lama 50,000 tahun. Tak. Kita tak akan rehat, kita tak akan tidur. Bahkan mata kita tak akan pejam. Tahu sebab apa? Apa dia? Gembira, Ustaz. Terlampau gembira. Kenapa terlampau gembira? Sampai mata tak boleh nak pejam. Kita kat dunia cukup mudah nak pejam mata. Walaupun dalam kelas. Kan? Dr. Ramli, Ustaz. Dr. Ramli. Betul Ramli. Yalah, kita perasan orang pejam je. Kita sendiri pejam, kita tak perasan. Kan? Sebabnya ialah dalam syurga ni penuh dengan nikmat. Nikmat apa? Nikmat makanan, nikmat buah-buahan, nikmat minuman, nikmat bidadari. Jadi mata tak sempat nak pejam. Kalau pejam, rugi. Terlampau seronok ya Ustaz. Ya? Nikmat Allah beri itu terlampau seronok sampai tak boleh pejam mata. Terlampau seronok dan terlampau banyak. Sebab kita boleh makan berapa lama? Saya nak tanyalah. Kita perut lapar kan? Lepas tu ada nasi berani kat depan. Yang paling sedap. Tidur tak masa tu? Tak. Begitulah analoginya. Kita dah dalam syurga. Nikmat 24 jam. Apa saja terfikir, terlintas, semua ada kat depan. Kalau tertidur sekejap, sangat-sangat rugi. Kemudian bila kita asyik makan-makan je, dia makanan tu sakit perut tak? Lepas tu keluar tak? Habis pergi ke mana? Bila kita makan banyak, tak kenyang ke? Tak. Dia tak ada kenyang. Dan kita makan dalam syurga pun bukan kerana lapar. Semata-mata kerana sedap. Sedap. Dah lah sedap. Lepas tu tak kenyang. Lepas tu tak buang. Berhenti tak makan. Ya Allah. Bodoh tak manusia dek kejar dunia yang sekejap sakit, sekejap lapar, sekejap kenyang. Bila kenyang dah berhenti walaupun makan belum habis. Cerdik tak manusia dek kejar benda yang macam tu? Kan? Dan Nabi sebut dalam satu hadis, ahli syurga ni dia tak akan tidur, dia tak akan berpeluh, dia tak akan kencing, dia tak akan berak, dia tak akan tua. Ya? Apa tu? Okey. Itu saya sebut rengka nikmat dalam surga. Kemudian nikmat seterusnya ialah sungai. Kenapa Allah sebut sungai? Bila kita nak pergi, ramai tak orang ambil cuti nak pergi ke sungai? Ramai tak? Kenapa nak pergi ke sungai? Sebab sungai tu menyeronokkan kan? Sebab tu dia booking awal-awal, dia pergi walaupun jauh sebab sungai bergembirakan. Betul tak? Dia sanggup bersusah payah bawa baku, bawa makanan. Tapi yang ni perlu tak pergi jauh? Boleh tak booking sebulan sebelum tu? Perlu tak bayar deposit? Di mana sungai ni? Bawah. Bawah apa? Bawah istana. Kenapa Allah buat bawah istana ataupun bawah pokok? Supaya kita bukan setakat sedap dengan sungai tu. Tapi sebelum rasa sungai, pemandangan pun dah
Oh, seronoknya. Pernah tengok tak rumah dalam sungai? Bukan rumah yang orang tu kat bajau laut tu. Ada yang macam Maldives ke? Kan, rumah yang duduk dalam air kan? Seronok tak? Pernah tengok kan? Ni pernah pergi ke tengok gambar? Tengok gambar kan? Saya pernah tengok gambar. Bila tengok tu, ya Allah, saya bayangkan syurga. Nak pergi kat situ tak boleh. Mahal tu. Dah lah mahal. Lepas tu jauh pula. Lepas tu 3 hari kena balik. Kan? Yang ni, sungai mengalir bawah istana dan hak milik kita selama-lamanya. Kemudian berapa sungai? Berapa jenis sungai? Satu? Arak. Yang kedua? Susu. Arak, susu, madu. Yang keempat? Air. Kalau kat Maldives kan, rumah dalam air kan, ada tak air tu air susu? Tak ada, satu jenis je. Itu pun air laut masin. Tapi bawah istana kita ni, ada 4 jenis sungai. Ya Allah. Bolehkah? Sebab tu Allah kata bagi berita gembira ni. Wajib Nabi sampaikan. Dan wajib kita yang dengar ni, wajib sampaikan pada siapa? Yang pertama pada anak-anak kita. Ni anak-anak kita sibuk gila, bukan gila lah. Main game kan? Sibuk seronok dengan berkawan. Sibuk seronok makan. Sebab apa? Dia tak tahu nikmat dalam syurga. Nabi kata apa? Nikmat dalam syurga ni, nak banding dengan nikmat kat dunia, seperti kamu celup jari dalam laut. Jadi yang kat dunia tu umpama air yang melekat di jari. Yang kamu duk gila tu, duk kejar dunia, kamu hanya kejar air yang melekat di jari je. Kereta mewah, banglo besar, kan? Gaji besar, hanyalah sekitar air yang melekat di jari. Yang aku sediakan syurga tu, yang seluas laut. Bahkan tak pernah kamu nampak. Sebab itulah sahabat bila Nabi sebut syurga kan, dia sanggup mati hari tu juga. Walaupun baru apa? Baru kahwin. Baru kahwin. Tak nampak dah. Takkanlah nak tukar bidadari 70 orang dengan isteri kat dunia kan? Ada sahabat yang nak pergi berperang, dia kata, Ya Rasulullah, kalau aku mati dalam peperangan ni, di mana tempat aku? Nabi kata, di syurga. Kat tangan dia ada sebiji kurma. Bila Nabi sebut je, kalau mati masuk syurga, terus dia campak kurma tu. Sebab apa ni? Kenapa? Tapi tahu tak dia nak pergi mati? Dia tahu tak dia nak pergi mati ni? Kenapa dia tak sempat makan kurma dan dia pergi nak berjihad dan risikonya mati? Kenapa? Syurga. Sebab dalam kepala dia bukan nampak mati. Dalam kepala dia nampak jannatin tajri min tahtihal anhar. Langsung tak nampak mati. Kemudian tengok pula kurma, langsung tak ada nilai. Terus campak. Kan? Ada sahabat Nabi yang masih kanak-kanak. Nama dia Amr bin Umair bin Abi Waqqas, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umur lebih kurang 14 tahun. Dalam peperangan Badar, bila Nabi isytihar perang, dia menyusup. Dia menyusup dalam barisan tentera. Kemudian abang dia, nampak dia Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bertanya, kenapa kamu menyusup masuk dalam barisan tentera? Dia kata, aku tak nak Rasulullah nampak aku. Kenapa? Sebab kalau Rasulullah nampak, dia akan keluarkan aku daripada barisan tentera. Sebab aku bawah umur. Nabi tak akan benarkan budak bawah umur pergi berperang. Ya Allah, tak tahulah budak jenis apa ni. Kan? Umur baru masih 14, tapi fikir apa? Nak mati, bukan nak hidup. Kenapa? Saya nampak ni. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan ditakdirkan Allah, Nabi nampak dia. Nabi pun keluar. Balik rumah. Kamu masih belum balik. Apa sikap, apa reaksi Umair bin Abi Waqqas bila Nabi suruh balik? Dia melompat ke dia menangis? Dia menangis. Ya Rasulullah, tolonglah bagi. Tolonglah bagi, aku nak syurga.
Sebab cara yang paling mudah, jalan pintas ke syurga apa dia? Tak payah bangun malam, tak payah pergi berdakwah, mati syahid, terus masuk syurga. Jadi dia merayu pada Nabi. Nabi ni jenis apa? Hati Nabi lembut. Tengok budak menangis ke, Nabi tak boleh, kesian. Nabi pun izinkan. Dan akhirnya dia meninggal, mati syahid. Nama dia Umair bin Abi Waqqas, umur 14. Oh, luar biasa. Luar biasa Quran menyerap masuk dalam hati para sahabat, walaupun kanak-kanak. Inilah berita gembira. Jadi sahabat bila dengar cerita syurga, betul-betul gembira sampai sanggup tinggal segala-galanya. Okey. Syurga mengalir, dan mengalir pula berapa lama mengalir ni? Allah guna perkataan tajri, makna sentiasa mengalir 24 jam. Okey, anhar, sungai-sungai. Okey. Apa dia? Kemudian Allah kata apa? Kullama apa? Setiap kali. Roziqu, mereka diberi rezeki. Tengok berita gembira. Dalam anhar dah ada berita gembira. Sungai-sungai, bukan satu sungai je. Arak, madu kan. Kemudian setiap kali mereka diberi rezeki. Ini pun berita gembira. Apa berita gembira dalam perkataan roziku? Pelajar-pelajar. Apa berita gembira dalam perkataan roziku? Mereka diberi rezeki. Apa dia? Kita antara kita bekerja, mungkin sebulan dapatlah 10,000 kan. Dengan orang bagi 10,000 tanpa bekerja, yang mana kita gembira? Tanpa bekerja kan? Itu pun mungkin dia bagi sekali je seumur hidup. Tapi kita gembira melompat tu. Boleh kan? Jadi sekarang, Allah bagi tahu ahli syurga sentiasa diberi rezeki. Makna apa? Mereka tak pernah bekerja. Bahkan apa dia? Mereka nak makan, nak rezeki, hanya perlu buat apa? Terlintas di kepala je. Terlintas. Tak payah keluar rumah. Tak payah tunggu musim. Bila makan buah, la maqtu'ah. Tidak pernah terputus, wala mamnu'ah. Dan tidak pernah terhalang. Kan? Kita kadang-kadang duit ada, durian pula tak ada. Kadang-kadang musim durian, duit pula tak ada. Kan? Kadang-kadang duit ada, durian ada. Tapi durian pula buruk. Terhalang. Betul tak? Kadang-kadang dah bayar mahal. Penjual durian tak pasal-pasal kena maki. Benda tu semua tak ada. Kemudian diberi daripadanya samarah. Samarah apa dia? Buah-buahan. Saya nak tanya, pasal apa dalam syurga banyak Allah sebut buah-buahan? Allah tak sebut nasi ke, nasi berani ke, KFC ke, pizza, McD ke, Pasal apa buah-buah? Istimewa. Segar. Kita kat dunia, kalau tengah lapar, orang pergi... Tak, maksud saya, kenapa Allah tak sebut rezeki dalam syurga beras, nasi ke, roti ke, capati ke, roti canai banjir ke? Buah semua orang makan. Apa dia? Buah tu semua orang makan. Beras? Buah semua orang makan? Tak, jawapan tak salah tapi tak betul. Makan yang berkhasiat. Dekat syurga tak lapar. Nak makan untuk kenyang, untuk seronok-seronok je. Betul. Siapa ni? Kak ni macam ahli syurga je. Dia nasi sedap tak? Saya nak tanya, nasi sedap tak? Tak. Cakap betul lah. Nasi tak pernah sedap. Cuba makan nasi saja. Nasi tak sedap. Tapi kita kena makan sebab dia makanan mengenyangkan. Betul tak? Dan supaya kita boleh makan yang tak sedap, mesti ada lauk. Betul?
Roti pun sama. Roti tak sedap. Cuba makan roti canai sahaja. Tanpa kuah kan. Ataupun roti kosong. Tak sedap. Sebab dia makanan mengenyangkan. Jadi kat syurga ni lapar tak? Bila tak lapar, tak perlu makanan mengenyangkan. Dia hanya perlu makanan yang melazatkan. Buah lah. Betul tak? Sebab itulah kat dunia ni, kat dunia yang banyak makan buah anggur, mango, orang kaya ke orang miskin? Orang kaya, betul tak? Orang miskin tak ada, dia tampar je gambar buah. Lepas makan tengok je. Mana ada orang miskin mampu beli anggur RM10 sekilo kan? Jadi Allah kata setiap kali mereka diberi buah, rezeki, rizqan sebagai rezeki pada mereka, sebagai rezeki. Kalau kat dunia Allah kata apa? Famshu, berjalan, baru boleh rezeki. Kalau kat dunia, di akhirat besok tak payah berjalan. Bahkan ada ayat lain Allah kata apa? Qutufuha daniyah. Buah-buahan tu macam mana kita nak dapat di syurga? Qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah. Ni. Memetik buah-buahan daniyah. Daniyah daripada dunia. Dekat. Dan dalam surah Al-Insan Allah kata apa? Wazullilat qutufuha tazlila kan? Dipermudahkan untuk memetik buah. Apa maksud? Dalam hadis disebut, bila kita terlintas je nak makan buah, julai akan masuk dalam istana kita. Kita tak payah bangun. Kita baring ke, kita berdiri ke, julai tu akan masuk. Kemudian kita petik. Kemudian julai tu akan balik dan tumbuh balik buah. Masa tu juga. Jadi bila nak makan buah musangking, makanlah 100 biji. Jangan berkira, jangan simpan. Sebab apa? Dia akan tumbuh. Terus dia akan tumbuh gantinya. Boleh? Jadi ulama kata, kalau kita baring, julai itu akan terus semakin rendah. Kalau kita duduk, julai itu ikut posisi kita. Ya Allah, tak payah bangun, tak payah pergi ke dapur, tak perlu ambil pisau. Kan? Baru ni pelajar kita bawa durian. Tapi sekali tu je lah. Okey. Setiap kali mereka diberi buah sebagai rezeki, apa? Tengok berita gembira ni. Kalau mereka berkata, haza, ini, allazi, yang, ruzikna. Ruzikna kami telah diberi rezeki min qablu, sebelum ini. Kemudian Allah kata wa utubihi. Apa dia? Wa utu, dan mereka diberi. Tengok ni. Dia kalau kita faham bahasa Arab kan, setiap patah perkataan ada berita gembira. Kalau kita faham dan kita tadabbur. Dan mereka diberi, sentiasa diberi rezeki, diberi. Mana Allah nak beritahu ahli syurga tak payah buat apa-apa. Mereka diberi. Dengannya, dengan rezeki itu, mutasyabiha. Apa makna mutasyabiha? Menyerupai. Yang serupa. Yang serupa. Ya Allah, berita gembira ni. Apa tu makna yang serupa tu? Jadi Allah nak beritahu setiap kali ahli syurga diberi buah, diberi makanan, apa reaksi dia? Dia kata, ini buah ni, rupa dia, warna dia, bentuk dia, kami dah tengok ni, kami dah makan. Tapi sebenarnya bila makan, rasanya lain. Ada dua pendapat. Satu, mutasyabiah ni makna
buah yang Allah bagi dalam syurga, bentuk dia, rupa dia sama dengan buah yang dia makan kat dunia. Maka dia kata apa? Kami dah makan masa kat dunia, rupa sama. Tapi bila makan, rasa lain. Satu pendapat. Pendapat kedua, masa kat syurga, dia diberi buah. Okey? Rupa dia macam ni, bentuk dia macam ni, warna macam ni. Lepas tu diberi buah yang sama, rupa sama, warna sama, bentuk sama. Dia pun cakap apa? Kami dah makan tadi buah ni. Tapi bila makan, rasanya lain. Warna sama, bentuk sama, rasa. Jadi apa berita gembira? Apa berita gembira? Dia kalau kita contoh. Rupa dia rambutan. Ini dalam syurga lah. Rupa dia rambutan. Warna dia merah, samalah. Bila kita makan kali pertama, rasa rambutan. Tiba-tiba lepas tu orang bagi rupa dia rambutan juga. Bila kita makan, yang kedua rupa dia, rasa dia manggis. Bila yang ketiga rupa dia rambutan lagi. Tapi bila makan rasa dia durian. Kita nak makan tak? Nak cuba tak yang keempat? Walaupun rupa sama, warna sama. Nak cuba tak? Nak cuba tak yang ke-10? Nak cuba tak yang ke-20? Dan kita akan berhenti tak? Kenapa tak berhenti? Pertama, sebab tak kenyang. Yang kedua, sebab rasa dia, ya Allah. Ada tak kat dunia macam tu? Ini yang Allah kata, benda yang tak terfikir. Katalah saya ada tanam pokok kan. Saya ada kebun durian. Rupa dia durian, tapi pokok pertama durian rasa rambutan. Pokok kedua durian rasa dokong. Pokok ketiga durian juga, tapi rasa durian. Yang keempat rasa manggis. Apa orang akan buat dengan kebun saya tu? Betul tak? Tapi ada tak? Tak ada. Yang tu ada kak? Boleh? Sebab tu dalam akhirnya ahli syurga sibuk dengan apa? Sibuk dengan apa? Sibuk makan, Ustaz. Sibuk makan. Jadi bila duduk dalam syurga, jangan cari saya. Jangan cari saya. Allah sebut apa ni? Saya nak tanya. Allah sebut apa? Dalam syurga, mereka sibuk dengan makan dengan keseronokan. Sibuk dengan keseronokan. Ayat ni yang biasa orang Melayu baca. Saya dah bagi maksud. Bagi ayat dia. Kalau tak boleh jawab, berhentilah baca surah tu. Surah apa ni? Allah, poin dia apa dia? Allah nak kata, ahli syurga sibuk dengan apa? Sibuk dengan fakihun. Dengan makan, dengan keseronokan. Sangat berbeza dengan dunia. Kat dunia orang sibuk dengan apa biasanya? Kerja tu seronok ke menyusahkan? Kat dunia, manusia sibuk dengan urusan yang memenatkan dia. Tapi berbeza di syurga, manusia sibuk dengan benda yang menyeronokkan, melazatkan. Ayat apa? Surah Yasin. Cuba baca ayat tu. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Kulama ruziku minha min samaratin tu. Lepas minha tu tertinggal min. Kulama ruziku minha min lepas. Okey. Betul. Jazakillahu khairan. Min samaratin. Okey, cuba baca ayat. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Surah apa ni? Surah Yasin kan? Saya nak tanya yang suka baca Yasin ni. Masa baca ayat ni dia senyum tak? Tak senyum memang. Kalau dia tak senyum tanda apa tu? Ini Allah nak begitu berita gembira ni. Apa dia? Sesungguhnya penghuni syurga al-yaum, hari itu, fi syughul. Syughul apa dia? Dalam kesibukan, fakihun dalam keseronokan.
sibuk dengan seronok, bukan sibuk dengan kerja, bukan sibuk dengan anak, bukan sibuk dengan urusan antara anak sekolah, tak. Sibuk dengan seronok je. Kan? Jadi kalau dia baca Yasin, jumpa ayat ni tak senyum, itu tanda apa tu? Dia tak gembira kan? Bila tak gembira makna dia bukan dia bukan orang beriman. Saya ulang, bila dia baca berita tentang nikmat syurga, tapi dia tak gembira, sebenarnya dia belum orang beriman. Ada masalah ke? Yang Zoom tu, ada masalah? Tak ada? Dengar ke? Saya nak ulang balik. Dengar. Okey, saya nak ulang. Siapa yang baca Quran dan bila jumpa ayat tentang nikmat dalam syurga, dia tak gembira, dia tak senyum pun, makna dia sebenarnya belum orang beriman. Ada dalil tak? Ada. Allah kata, berilah berita gembira kepada orang beriman. Bila kamu tak gembira, makna kamu belum beriman. Boleh? Saya bagi contoh. Kita tengah-tengah peninggal hutang banyak. Tiba-tiba ada seorang bagi 10,000. Kamu bayar. Masa tu, sebelum tu muka kita berkerut kan. Bila dia bagi berita gembira, berubah tak muka kita? Berubah kan? Okey. Kalau kita beritahu, saya bagi 10,000, lansaikan hutang kamu. Tiba-tiba muka dia tak berubah. Apa tanda tu? Telinga dia pekak. Ataupun dia tak faham saya cakap. Itu baru 10,000 nak lansaikan hutang. Ini Allah cerita apa ni? Berita gembira syurga. Senyum pun tak, mengantuk adalah. Pertama-tama ayat ni dekat. Dia tak percaya, Ustaz. Dia syarat nak percaya kena faham. Ini faham pun tak, macam mana nak percaya? Dia kena faham dulu. Tak faham. Tak faham. Macam mana dia nak senyum? Cakap kat siapa tu? Tu kena belajar cakap kat diri sendiri. Alhamdulillah. Tak apa. Yang kita tersedar tak faham, itu dah satu benda yang positif. Sangat bagus. Sebab kita sedar kita tak faham, dalam keadaan kita masih ada peluang. Kan? Walaupun ramai yang dah baca Yasin sampai mati, satu pun tak senyum. Kan? Itu pun dia boleh baca sebab apa? Sebab sekali seminggu kan? Kalau Yasin setiap hari lagi tak baca. Okey. Lepas tu apa lagi? Apa lagi berita gembira? Walahum. Lepas makan, nak apa? Walahum. Dan bagi mereka. Fiha, dalamnya. Dalam syurga. Azwajun. Azwaj apa dah? Lebih tepat pasangan. Zauj. Jamak kepada zauj. Pasangan-pasangan, suami ataupun isteri. Apa berita gembira? Sebenarnya bila masuk syurga dapat pasangan, dah gembira. Tapi Allah nak gembira lagi apa dah? Pasangan yang sangat berbeza dengan pasangan di dunia. Okey, sebelum saya terjemah ayat ni, saya nak tanya, kita bila dapat isteri, gembira tak? Saya nak tanya suami dulu, isteri jangan jawab. Suami ni. Dr. Ramli jawab. Okey, gembira kan? Saya nak tanya, berapa lama gembira tu? Berapa lama gembira? Tengok. Saya rasa yang berani jawab sekejap ni belum kahwin ni. Tapi hakikatnya betul. Bila kita kahwin, kita seronok sekejap je. Betul tak? Kadang-kadang penat, kadang-kadang letih. Tambah-tambah kalau umur 50-60 kan? Masa tu, nak kata apa tak tahulah. Betul tak? Kadang-kadang umur dah 60-70, isteri hidup dekat pun kita dah alihkan. Jauh sikit. Tak seronok. Sebab apa? Muka dah berkedut. Samalah lelaki perempuan. Rambut pun dah putih kan. Gigi pun tak ada. Bercakap pun bersembuh air liur. Lepas tu ada haid. Betul tak? Bila datang haid, kita dah tak gembira. Betul kan? Kemudian bila dah mengandung, lepas tu bersalin pula. Berapa bulan?
Itu edah isteri wafat. Ni betul-betul nak tunggu isteri wafat ni. Berapa bulan nifas? 40 hari kan? 40 hari. Jadi ada ketika dia sakit, ada ketika dia uzur kan? Ada ketika dia nifas. Betul tak? Kadang-kadang dia sihat tapi tak ada nafsu. Betul tak? Jadi kelebihan pasangan di syurga pada mutahharah. Mutahharah pada disucikan. Ini makna mutahharah. Apa maksud disucikan? Benda-benda yang kotor, benda-benda yang menyebabkan kita tak seronok pada pasangan kita semasa kat dunia, semua tak ada. Apa dia? Tengok-tengok, duduk seronok sekejap, sakit perut lah, pergi tandas. Itu tak ada. Tak ada sakit perut, tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil, pening kepala tak ada, kan? Tak payah pecek-pecek dah. Tak payah pecek sebab sentiasa segar. Kadang-kadang berhingus kan? Hingus kan? Semua. Tak ada. Kadang-kadang ada tak tarik mata kat dunia? Ada. Kat akhirat tak ada. Bila kita ni kadang-kadang keluar air liu kan? Di syurga meludah pun tak ada. Air liu tak ada. Suci. Apa lagi yang kotor? Yang biasa menyebabkan orang tak dekat. Bukan orang lain lah. Isteri kita ke suami apa dia? Ketiak. Ada pengalaman. Mutahharah. Kan? Ketiak. Jadi perempuan ni paling tak suka ialah ketiak suami. Sampai suami kena pakai Rexona tu 2 hari habis. Tapi di syurga perlu tak pakai wangian? Tak ada. Ini makna mutahharah. Oh, nikmatnya. Kalau boleh nak mati sekarang ke nak mati besok? Oh, masih Masuk syurga, Ustaz. tak berani nak jawab mati sekarang. Sebab itulah Nabi bila malaikat mau nak cabut nyawa, malaikat mau tanya, kamu nak mati sekarang ke minggu depan? Kalau sekarang pun ahli syurga, minggu depan pun ahli syurga. Itu khas untuk para Nabi. Tapi Nabi minta apa? Mati sekarang. Sebab ni, kenapa aku nak tangguh lagi? Penat duduk kat dunia, betul tak? Kena bekerja, nak fikir macam-macam, PKP-nya kan? Kemudian apa lagi nikmat? Wahum fiha, dan mereka dalamnya khalidun, kekal. Kekal. Nikmat tak? Ya Allah. Dalam perkataan khalidun, nikmat. Kita antara sebab kita tak seronok kat dunia sebab apa? Antara sebab. Bila nak makan banyak, fikir apa? Sakit. Bila nak berjalan jauh, fikir tak larat. Jadi akhirnya tak seronok. Seronok sekejap, tak seronok. Seronok sekejap kan? Tapi kat dunia, bila nak makan banyak, fikir tak sakit. Fikir tak buang air besar. Fikir tak mati, tak ada. Semua. Mudah selama-lamanya. Berapa lama ni? 1000 tahun? Bukan. 1 juta tahun? Bukan. Kekal abadi. Kekal abadi. Saya nak pesan satu hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi kata, at-tala'tu fil jannah wa ra'aitu aksara ahliha al-fuqara. Wa tala'tu fil nar wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi kata, aku melihat dalam surga, maka aku dapati kebanyakannya, majoritinya adalah fuqara, orang fakir. Maknanya yang paling ramai masuk syurga ialah orang fakir. Yang kaya ni tak berapa ramai. Sebab apa? Sebab biasa kaya tu, kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu. Manusia mudah melampau bila dia lihat diri dia serba cukup. Kemudian Nabi kata, aku melihat pula dalam neraka kebanyakan penghuni wanita. Wanita. Dan ada seorang isteri sahabat, Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Bila ditanya Rasulullah, bagaimana aku nak mengelakkan daripada menjadi penghuni neraka? Nabi kata, perbanyakkan sedekah. Dia pun balik rumah,
cari barang kemas dia, keluar untuk sedekah. Suami dia tanya, kamu nak ke mana ni? Nak selamatkan diri aku daripada neraka. Jadi salah satu cara nak selamatkan diri daripada neraka ialah bersedekah. Bersedekah. Dan benda nak masuk syurga ni sebenarnya susah ke senang? Senang. Senang. Senang, tapi kenapa ramai masuk neraka? Senang tapi susah, macam mana tu? Dia sebenar cara nak masuk syurga cukup senang. Tapi bila tak ada iman, dia menjadi susah. Bila ada cinta, tak ada cinta pada Allah. Bila kenal Allah, bila cinta Allah, bila kenal akhirat, semua kerja untuk ke syurga sangat mudah. Nak baca Quran, kadang-kadang 3-4 jam pun tak ada masalah. Nak solat malam, 2-3 jam pun tak ada masalah. Bila kita cinta. Tapi bila tak ada cinta, nak solat 1 rakaat witir pun berperang. Kan? Selepas Ramadan, tunggu Ramadan akan datang, baru boleh solat witir. Sebab apa? Sebab iman lemah. Ni Nabi kata apa? Siapa, antara contohlah nak masuk syurga kan? Nabi kata siapa yang solat sunat 12 rakaat. 12 rakaat yang bukan fardu kan? Maka Allah akan bina untuknya sebuah istana di syurga. Ya Allah, tak payah panjat gunung, tak payah pergi office pagi, balik malam. Tak payah. Hanya solat sunat 12 rakaat sahaja. Allah akan bina sebuah istana. Bila Allah bina istana, dapat masuk syurga tak? Mana ada istana syurga di luar syurga? Tapi ramai tak orang buat 12 rakaat ni? Tak ramai. Yang buat tak ramai. Yang istiqamah pun lagi tak ramai. Kan? Sebab apa? Bukan sebab dia tak mampu. Bahkan urusan dunia yang dia buat lebih teruk daripada 12 rakaat. Setiap hari istiqamah. Sebab dia cinta dunia. Cuba solat 12 rakaat ni, jangan tinggal. Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, sejak aku dengar hadis ni daripada Rasulullah, aku tak pernah tinggal 12 rakaat setiap hari sampai aku mati. Kemudian Ambasah, seorang tabi'in, yang meriwayatkan hadis daripada Ummu Habibah, dia kata, sejak aku dengar hadis ni daripada Ummu Habibah, aku tak pernah tinggal 12 rakaat sampai mati. Tengok keyakinan para sahabat dan salafus salih. Bila janji Allah, mereka terus percaya dan terus istiqamah. Tapi kita dah dengar lama kan? Dah dengar lama tapi nak boleh buat, nak mula, nak cukup 12, nak istiqamah, kadang-kadang ambil masa bertahun. Sebab iman kita nipis. Kenapa ni iman kita nipis? Sebab cinta kita pada dunia sangat tebal. Kan? Dah satu, saya nak bagi satu. Siapa buat amalan ni, dia seperti tanam satu pokok di syurga. Amalan sangat-sangat mudah. Tapi ramai tak tahu ataupun tahu tapi tak ada kekuatan untuk beramal. Apa dah? Nabi dalam hadis sahih, Nabi kata siapa baca zikir ni? Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Pendek je. Maka Nabi kata seumpama dia tanam satu pokok kurma di syurga. Zikir pagi dan petang, Ustaz? Tak. Ini tak ada kaitan dengan waktu. Zikir pagi tu, yang pagi subhanallah wa bihamdihi. Tak ada al-azim. Itu kelebihan lain. Okay. Subhanallah, ada satu. Subhanallah wa bihamdihi. Ini zikir pagi. Kalau baca 100 kali, apa kelebihannya? Dia ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. 100 kali pagi. Ini subhanallah wa bihamdi. Ada satu lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Subhanallah il azim. Ini tak ada kaitan dengan waktu. Bila-bila baca je. Bila-bila je. Allah kata apa? Nabi kata 2 kalimah yang ringan di lidah. Tapi berat pada timbangan. Dan sangat Allah suka. Ya Allah. Simple je. Ya Allah suka. Tapi ramai yang tak suka baca. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah il azim. Okey? Jadi ada 3 zikir yang hampir sama.
tapi kelebihannya berbeza. Yang pertama, subhanallahil azim wa bihamdi. Apa kelebihannya? Satu zikir, satu pokok di. Ada orang kata, ustaz, pokok je? Subhanallah, kalau dia dapat pokok di syurga, dia mesti dapat tak istana? Mana ada pokok tanpa istana? Boleh? Baca subhanallahil azim wa bihamdi. Sekali baca dapat satu pokok di syurga. Dan tak ada kaitan dengan waktu. Bila-bila masa. Yang kedua ni, subhanallah wa bihamdi, ada kaitan dengan waktu. Baca waktu pagi. Berapa kali? 100 kali. Apa kelebihan? Dia ampunkan dosa yang kecil walaupun sebanyak buih di laut. Yang bawah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa kelebihannya? Memberatkan timbangan kita di akhirat. Dan dua kalimah yang ringan dan paling Allah suka. Tengok. Benda-benda amalan yang memudahkan kita masuk syurga, simple aja. Tapi kalau tak ada ilmu, kita tak buat. Ataupun ada ilmu tapi iman nipis kan. Okey? Boleh? Ya, Ustaz. Apa dia? Soalan. Kenapa perempuan lebih ramai di neraka? Nabi sebut. Perempuan tanya. Maka Nabi jawab, kenapa perempuan ramai di neraka? Sebab yakfurnal ashirah. Sebab dia suka mengingkari suami dia. Suami. Suami ni penting, penting. Sebab tu nak ya? Mengumpat kalau mengumpat banyak tu sampai berat timbangan masuk neraka juga. Cuma yang ni nak beritahu sebab ramai perempuan masuk neraka bukan sebab mengumpat. Tapi sebab dia dia ada huraian dia. Macam mana wanita suka mengingkari suami dia? Dia macam ni. Bila suami selalu buat baik kan, tiba-tiba ada sekali dua kali je suami buat silap. Maka biasa bukan semualah. Perempuan dia kata apa? Dia menafikan kebaikan suami. Abang ni tak pernah buat baik. Padahal buat baik setiap hari. Sekali, dua kali je buat salah. Biasa tak macam tu? Siapa ada pengalaman? Bila dia tak suka pada suami, semua dia ungkit. Abang ni tak pernah bagi. Jangan. Sabar. Walaupun suami tak baik macam mana, selagi mana dia suruh benda baik, sabar. Jangan tengok. Bila suami suruh, jangan tengok muka suami. Tengok apa? Surga. Baik bang. Buat kopi. Baik bang. Sudah buat kopi, tanya. Abang nak apa lagi? Dalam kepala, syurga. Kalau tengok muka suami, air sejuk pun tak nak bagi. Kan? Okey. Asal cukup Sebenarnya, last saya nak sebut. Ada satu hadis. Nabi Musa AS bertanya Tuhan, apa darjah orang yang paling rendah dalam syurga? Darjah orang yang paling rendah dalam syurga. Allah jawab, iaitu orang yang setelah semua ahli syurga masuk, dia last sekali lah. Sebab tu dia paling rendah. Tapi apa syurga dia dapat ni? Walaupun dia yang terakhir dan dia paling rendah. Bila masuk syurga, Allah tanya pada dia, kamu reda tak kalau kamu diberi dalam syurga nanti seperti satu kerajaan yang paling besar? Seperti satu kerajaan yang paling besar kat dunia. Kamu reda tak? Aku reda. Bila dia kata dia reda, Allah kata bagi kamu seperti satu kerajaan yang besar kat dunia, seperti 5 kali. Kemudian Allah kata, kamu akan dapat syurga seperti kerajaan di dunia sebanyak 10 kali ganda. Ini untuk siapa ni? Orang yang paling? Boleh fikir tak? Orang yang paling teruk tapi dapat syurga seluas 10 kali kerajaan yang besar di dunia. Boleh fikir tak? Kalau yang pertama tak tahu macam mana. Okey. Jadi kalau masuk yang terakhir pun okey kan? Tak nak yang pertama juga. Tapi yang pertama Nabi, kita tak boleh. Okey, cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, ada soalan? Saya nak tanya, Ya, dengar. Tadi Ustaz kata orang yang merasakan cukup, apa kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat kita ni yang menyebabkan kita termasuk dalam golongan yang merasa cukup. Ada yang nalayat Okey. Okey, surah Al-Alaq kan. Allah beritahu tabiat manusia, kalla sekali-kali tidak. Innal insan, sesungguhnya manusia la yatgha, pasti akan melampau. Bila ni? Bila melampau makna dia lawan Tuhan, dia tak laksanakan perintah Allah. Ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa diri dia serba cukup, iaitu dia kaya, dia ada pangkat besar, dia tak perlukan Tuhan, dia tak perlukan amal solat, dia tak perlukan pahala. Sebab apa? Semua yang dia nak dapat. Semua dia nak makan dapat, dia nak pergi mana dapat. Orang macam ni biasanya akan melampau. Okey. Tapi kalau kita kaya, dalam masa sama kita sentiasa berhajat pada Tuhan. Kita berhajat pada amal solat, itu okey, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey. Dan soalan kedua, kalau kita paksa untuk buat ibadah tu, kita dah menghampiri munafik ke fasik? Tak, okey. Dia sebenarnya Nabi dah bagi tahu dalam satu hadis sahih, huffati al-jannatu bil makarih. Surga ni dipenuhi dengan perkara yang tak disukai oleh nafsu. Jadi Allah sengaja jadikan amal soleh nafsu tak suka. Sebab apa? Sebab Allah nak uji kita. Kalau Allah jadikan amal soleh yang nafsu suka, tak ada nilai lah surga. Semua kita buat sebab suka kan. Jadi Allah sengaja jadikan solat, nafsu tak suka. Baca Quran, nafsu tak suka. Bangun malam, nafsu tak suka. Maka sebab tu kena mujahadah, kena lawan nafsu. Jadi kalau proses peringkat pertama, kita buat, kita paksa diri kita, tak apa. Itu dia panggil mujahadah. Tapi lepas tu, lepas kita dah mujahadah, sampai satu tahap, mesti kita berubah, iaitu kita akan rasa seronok. Betul? Kalau kita dah berjaya lawan nafsu kan, lepas tu bangun malam pun rasa seronok. Bahkan kalau tak bangun, kita rasa macam rugi. Kita rasa rugi. Dapat banyak baca Quran, lagi banyak, lagi kita seronok. Bila kita berjaya melawan nafsu, iaitu melepasi paksaan. InsyaAllah sampai tahap masa tu kita akan seronok. Jadi kalau peringkat awal, okey. Ustaz, soalan. Ya. Kalau isteri marah suami dalam hati saja, berdosa ke? Macam mana suami tahu dia marah dalam hati? Saya baca soalan. Ini suami bersangka buruk pada isteri ni. Apa dia? Oh, okey. Dalam tu tadi saya nak tu kala tadi. Okey. Dia marah ni satu sifat yang mesti ada pada manusia lah. Sebab kalau tak ada perasaan marah, dia bukan orang lah, dia robot. Kan? Cuma orang beriman, bila marah, Allah kata apa? Tahan. Kelebihan orang beriman apa dia? Bukan tak ada sifat marah, tapi boleh kontrol marah. Okey, kalau dia marah dalam hati tu, mungkin itulah kekuatan dia. Sebab dia boleh tahan sehingga marah tu tak terkeluar. Bagus. Cuma bila ada dalam hati, lepas tu kena istighfar, kena buangkan terus. Kena pujuk hati dia, kenapa aku nak marah ni? Kenapa aku nak simpan? Sebab kalau benda yang tak baik simpan lama-lama, dia takkan bagus juga. Dia akan jadi macam apa? Apa? Api dia rasa. Dia satu masa dia akan meletupkan. Jangan simpan. Kalau ada rasa marah dalam hati, lepas tu istighfar, lupakan terus. Dia tips untuk hilang marah apa dia? Pertama, kita fikir, kalau aku marah ni, untung apa? Apa keuntungan aku dapat? Yes. Aku pun tak gembira, jiwa aku pun tak tenang, dan orang yang aku marah pun tak suka pada aku. Dan lagi parah pada, Tuhan tak suka kepada orang yang tak boleh tahan marah. Jadi, apa faedah aku marah? Kan? Yang kedua, kalau aku marah, tak selesai masalah. Kan? Jadi manusia ni ada masalah nak selesai. Tapi dengan marah, bukan menyelesaikan masalah, menambahkan masalah. Itu kerja tak cerdik. Yang ketiga, bila tahan marah,
dan kita sabar, ya Allah, darjah kita semakin tinggi di sisi Allah. Dan kita akan dapat pahala bukan 27 macam salat Jumaat, bukan 700 macam bersedekah, tapi pahala tahan marah, pahala sabar ialah tanpa batas. Kita ingat 3 benda ni, insya-Allah kita boleh tahan marah. Lepas tu kutuk diri sendiri. Bodohnya aku duk marah selama ni. Bodoh. Berapa banyak aku rugi pahala. Bila kutuk diri sendiri, dia masuk nafsu apa? Lawamah. Memang peringkat tu lawamah dulu. Lepas tu baru bila kita berjaya melepasi nafsu lawamah, kita akan sampai nafsu mutmainnah. Lepas tu tenang je. Orang marah, orang maki, kita boleh cool je. Bukan makna ya. Okey. Ada lagi nak marah? Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, syurga tu dah habis dah kan Ustaz kan? Apa yang habis? Syurga tu dah ada kan? Dah ada kan syurga? Dah ada penghuninya ke Ustaz? Belum. Dia syurga penghuninya akan masuk bila? Setelah berlaku kiamat, setelah berlaku hisab, berlaku titian sirat, barulah masuk. Yang pertama akan masuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Cuma ada hadis mengatakan orang yang mati syahid, roh dia mati pukul 5 petang, roh dia akan terus terbang dalam syurga. Jadi ada tak yang masuk? Ya, tapi itu roh, bukan jasadnya. Okay, jazakallah Ustaz. Wa anti fajazakillahu khairan. Okey, kita tengok soalan dalam Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Soalan ni mungkin tak ada berkaitan dengan tadabbur kelas hari ni, tapi nak tanya, ada kan satu surah tu yang agak quite viral juga, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Surah ni dari surah ni dia orang kata akan kalau nak rezeki banyak, maksudnya lepas baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali, sambung dengan inna hadza larizquna ma lahu min nafad 33 kali. Sahih ke Ustaz? Tak sahih. Ayat Quran dah sahih, tapi fahaman tak sahih. Cara amal tak sahih. Dia baca sampai 33 kali, itu bukan daripada hadis sahih. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk dapat rezeki. Saya pun tak faham ustaz yang mengajar ni. Ada ayat yang cukup jelas, bukan Allah suruh beramal dengan ayat, tapi Allah bagi formula. Allah bagi formula, kalau buat macam ni, kamu akan dapat rezeki yang tak disangka. Bukan beramal dengan ayat. Kenapa ustaz ni tak jumpa ayat ni? Apa dia ayat tu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Tengok, Islam mengajar kita supaya buat sesuatu untuk dapat rezeki, bukan baca ayat. Apa dia? Siapa yang bertakwa pada Allah, bukan baca ayat, maka dia dapat 2. 1, makhraj. Selesai semua masalah hidup dia. Yang kedua, Allah bagi rezeki. Yang ni kena baca 3 kali. Lepas tu rezeki banyak mana ni? Yang bertanya tadi, rezeki banyak mana ni kalau baca ayat ni 3 kali? Yang saya kerap baca tu, dia memang kerap nampak ayat ni lah. Kerap sangat orang share ayat ni. Tapi saya tertanya-tanya lah, adakah sahih benda ni? Rasa macam tak tahu sebab biasa baca hadis, ada yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Lepas tu la ilaha illallah, yang sambung tu untuk cukupkan yang tu biasa. Tapi dia orang sambung pula, inna hadza larizquna ma lahu min nafad 33 kali. Mana? Rasa macam benda tu tak sahih. Mana tujuan dia untuk dapat? Banyak di-share. Yelah. Maksud dia tujuannya untuk dapat rezeki lah. Ya, untuk rezeki melimpah ruah. Sebab itulah kita jangan belajar Quran saja, jangan belajar tadabbur saja, belajar je sirah Nabi dan sahabat kan. Macam mana sahabat-sahabat rezeki dia melimpah ruah kan? Apa mereka buat? Adakah mereka gantung ayat Umay yattaqillah, baca ayat ni 3? Tak. Tengok Abdurrahman bin Auf.
Bila berhijrah ke Madinah, kosong, zero kan. Dan orang Madinah nak bagi harta pada dia, tapi dia tolak. Sebab apa? Sebab dia diajar oleh Islam. Dia diajar oleh Tuhan apa dia? Jangan meminta, jangan bergantung pada orang. Pergi usaha. Dia kata, minta maaf, saya tak nak semua rezeki itu, kebun ke, saya tak nak. Cuma tunjuk pada saya pasar. Akhirnya dia bekerja dan dia bertakwa. Maka dia menjadi antara orang paling kaya di Madinah. Bila dia meninggal dunia, harta dia puluh-puluh juta. Disebut puluh-puluh juta harta dia. Sebab apa? Dia amal ayat ni? Tak. Dia bertakwa pada Allah dan dia bekerja. Tengoklah amalan para sahabat dan salafus salih. Jangan hanya semata-mata dengar daripada ustaz. Wallahu alam. Okey, kita tengok kita tengok soalan Facebook. Nanti orang Facebook marah pula. Mana soalan? Ya? Ha? Mana tak keluar? Tengok turun sikit. Bertakwa pada Allah, selesai masalah. Allah bagi rezeki yang tidak disangka. At-Talaq ayat 2 dan 3. Okey, bukan soalan tu. Assalamualaikum Ustaz. Jika dah berpisah dengan suami, perlu ke mohon maaf kepadanya? Tak, dia sebenar wajib minta maaf. Bukan sebab bercerai, sebab buat dosa. Faham tak? Kalau bercerai dan tak ada dosa, tak perlu minta maaf. Tapi kalau tak bercerai, buat dosa setiap hari, kena minta maaf setiap hari. Saya ulang, wajib minta maaf bila buat salah, bukan sebab bercerai. Wallahu a'lam. Bolehkah dalil daripada surah Al-Baqarah ayat 216 dijadikan sebagai muhasabah untuk diri kita sekiranya ada apa-apa yang tak disukai oleh kita? Itu ayat berkenaan dengan apa? Apa dia? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kan? Betul kan? Betul. Betul. Okey, boleh. Ayat tu boleh dijadikan sebagai panduan ataupun sebagai muhasabah. Bila kita ditimpa musibah ataupun benda yang kita tak suka, maka ayat tu akan menyejukkan hati kita. Allah kata apa? Moga-moga benda yang kamu tak suka tu sebenar baik untuk kamu. Jadi tak sebenar macam Nabi cakap lah, aku kagum dengan orang beriman. Kenapa Nabi kagum? Sebab orang beriman ni semua keadaannya baik. Tak ada yang tak baik. Kalau dia dapat nikmat, dia semakin bersyukur, semakin taat pada Allah. Kalau dapat musibah, dia redha, dia sabar. Maka tak ada keadaan orang beriman yang tak baik. Adakah peluang untuk kita masuk satu syurga dengan Rasulullah? Kerana Rasulullah pernah menyuruh kita meminta syurga yang paling tinggi. Okey. Ada seorang sahabat, Rabi'ah bin Malik, saya lupa nama. Dia ni berkhidmat untuk Nabi. Dia selalu ambil air kan untuk Nabi berwuduk lah. Jadi satu hari Nabi tanya dia lah, Nabi nak balas jasa dia. Nabi kata, sal, mintalah apa yang kamu nak. Tengok sahabat yang miskin ni, bila Nabi offer, apa dia minta pada Nabi? Dia tahu Nabi ni walaupun miskin, tapi ada yang kadang-kadang Nabi sedekah, Nabi bagi harta rampasan sampai 100 ekor unta. Ada yang Nabi sedekah beratus-ratus ekor kambing. Jadi bila Nabi tahu pada dia, mintalah apa kamu nak, dia tak terfikir pun nak minta dunia. Walaupun dia miskin, walaupun dia berhajat. Kenapa? Sebab dia dapat berita gembira syurga. Maka yang diminta pada Nabi apa? As'aluka murafataka fil jannah. Aku minta pada engkau supaya dapat duduk bersama engkau dalam syurga. Maka Nabi jawab, awa ghayra zalik, ada lagi tak yang lain kamu nak minta? Nak minta bonus ke kan? Nak minta rumah ke? Tak ada, itu je. Ya Allah, tengok kepala para sahabat, walaupun miskin, ada peluang nak jadi kaya, tak minta. Kenapa? Sebab dalam kepala dia yang lebih mahal daripada dunia, iaitu syurga. Bukan setakat dia minta masuk syurga, tapi nak bersama Nabi. Tengok, Nabi bagi kaedahnya apa? Fa'inni ala, maka tolonglah aku untuk aku menolong engkau, untuk engkau mendapat tempat bersama aku dalam syurga,
iaitu bikasrati sujud, dengan memperbanyakkan sujud. Betul kamu nak masuk syurga, nak duduk bersama aku? Okey, boleh. Caranya apa? Perbanyakkan sujud. Maksud perbanyakkan sujud ialah perbanyakkan solat sunat. Solat sunat rawatib 12 buat. Solat duha 2 ke 4. Solat witir 3 ke 5 ke. Kemudian solat apa lagi? Tahajud. Solat tahajud buatlah. Jangan malas. Sebab apa? Kalau dapat bersama Nabi, confirm dapat masuk syurga. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Okey, sebelum tu ada soalan. Juga sebagai motivasi kepada kita, isteri Firaun dengan kita mana lebih baik? Isteri Firaun. Tapi amalan siapa lebih banyak? Amalan kita. Siapa yang lebih lama beriman? Kita. Tapi walaupun isteri Firaun baru je beriman, amalan pun tak ada, tapi bila dia minta syurga yang rendah ke syurga tinggi? Tinggi. Dia minta apa? Rabbi ibnili indaka baita fil jannah. Wahai Tuhan, binalah istana nombor 2. Yang dia minta yang pertama dia tempat tu. Indaka, di sisi engkau, mana dekat dengan Tuhan. Baru dia minta baitan, istana di syurga. Jadi kalau orang macam isteri Firaun pun minta syurga yang paling tinggi, dekat dengan Tuhan, mana dia layak? Kalau dia layak, kita bukan isteri Firaun. Kita isteri Mukhtar kan? Isteri isteri Ustaz Mu'in. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Macam doa macam satu amalkan doa minta masuk syurga tanpa hisap. Macam mana tu Ustaz? Saya rasa kota dah penuh. Itulah sebab based on hadis tu kan dia kata kalau tak ada penuh, tapi sebab bila Nabi kata ada 70,000 kan, 70,000 akan masuk syurga tanpa hisap. Kemudian ada seorang sahabat nama Ukashah kan, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doa supaya aku termasuk dalam? Nabi kata, anta minhum, kamu daripada 70,000. Lepas Ukashah minta, ada seorang lagi sahabat minta. Dia kata, ya Rasulullah, doakan aku juga masuk dalam 70,000. Nabi jawab apa? Sabaqaka Ukashah. Subhanallah, hebat akhlak Nabi. Nabi kata, Ukashah telah mendahului engkau. Apa maksud tu? Maksud dia sama ada kuota dah penuh, kan? Mungkin Ukashah tu yang last. Ataupun maksud kedua, orang tu tak layak. Tapi Nabi guna bahasa yang lembut. Kan? Kita kalau orang biasa minta kan, tukang cuci. Ustaz, boleh tak doa supaya saya dapat masuk syurga yang paling tinggi? Kita kata apa? Perasan. Tapi Nabi ni jaga perasaan. Jadi dua kemungkinan. Pertama, kuota dah penuh. Sebab tu Nabi kata, Ukashah telah mendahului kamu. Yang kedua, sebab orang tu memang tak layak. Jadi kalau sebab orang tu tak layak, sedangkan dia sahabat, kita tapi nak minta lah. Minta je lah. Dia macam ni. Yang Nabi suruh minta apa dia? Yang Nabi suruh minta apa dia? Nabi tak suruh kita minta masuk syurga tanpa hisab. Walaupun bukan Nabi larang. Tapi yang Nabi suruh, iza sa'altumullah fas'alu al-firdausal a'la. Bila kamu minta kepada Allah, mintalah syurga yang paling tinggi. Dihisab ke tanpa hisab itu nombor 2, kan? Yang penting masuk syurga, yang kedua syurga paling tinggi. Wallahu a'lam. okey, jazakallahu khairan. Wa anti fajazakillahu khairan. Boleh tak kalau kita solat witir selepas solat Isya? Boleh. Dia syarat waktu solat witir bila? Bila selepas Isya. Walaupun kita jamak maghrib dengan Isya di waktu Isya, jamak takdim. Kan? Jadi kita solat Isya di waktu apa? Maghrib. Tapi lepas Isya boleh tak solat witir? Boleh.
Sebab syarat solat witir bukan waktu Isya. Tak. Syarat solat witir ialah selepas solat Isya. Boleh? Ustaz, sekiranya suami dah meninggal dan tak jelas redanya kepada kita, tidak dilafaz, apakah amalan yang boleh dilakukan kepadanya? Suami dah meninggal dan tak jelas dia reda ataupun tak pada kita. Kita bertobat pada Allah, minta ampun banyak-banyak. Semoga Allah ampunkan kita. Sebab Allah janjikan. Allah kata apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna zalik. Maksud dia apa? Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Dan Allah akan ampunkan semua dosa selain pada syirik. Okey, kalau suami kita tak reda pada kita, contohlah, adakah itu dosa syirik? Tak. Jadi kalau bukan dosa syirik, Allah janji apa? Dengan izin Allah, Allah boleh ampun. Jadi bertaubat kepada Allah, istighfar banyak-banyak dan buatlah sedekah atas nama suami. Semoga kalau dia tak reda pada kita, akhirnya dia reda. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pukul 11 ada ni. Kita belum makan malam lagi ni. Cukup setakat ni. Kelas besok ada satu lagi kelas. Jadi minggu ni straight setiap hari. 7 hari. Kelas besok kita, sebab minggu terakhir hari Ahad, kita tadabbur, sambung tadabbur surah Ibrahim pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.